Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Muhammad Nur. Bersama dengan rakan saya Nurul Ashikin binti Makrani, kami akan menerangkan tentang kajian kualitatif dan kajian kuantitatif. Untuk bahagian pengenalan, terdapat perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan seperti mean, median, mode, peratusan, sisihan piawai, skor Z, skor T, varian dan sebagainya. Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti, ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. Seterusnya, apa itu kajian kuantitatif? Kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik. Ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Merujuk kepada istilah kuantiti membawa erti berapa banyak atau bilangannya, kuantiti bilangan yang diskrit yang dinyatakan dengan tepat. Berdasarkan kepada istilah kuantiti, penyelidikan kuantitatif dikaitkan dengan data numerikal dan ketepatan. Ia adalah berdasarkan kaedah penyelidikan inquiry positif, di mana penyelidikan dilakukan melalui kajian eksperimental dan data numerikal yang dipungut dianalisis dengan ujian statistik. Melalui penyelidikan kuantitatif, masalah kajian dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Seterusnya adalah kajian tinjauan. Kajian tinjauan digunakan bagi mengukur pemboleh ubah yang berkait dengan sesuatu fenomena tanpa menyoal mengapa pemboleh ubah itu wujud. Menurut American 2006, tujuan kajian tinjauan adalah untuk mengumpul data bagi menghuraikan sifat atau ciri pada responden. Kaedah tinjauan adalah cara yang spesifik bagi mengumpul maklumat berkaitan dengan populasi. Kajian tinjauan boleh dibahagikan kepada dua jenis berdasarkan jangka masa yang diperlukan untuk mengumpul data, iaitu longitudinal dan tinjauan silang ataupun cross-sectional. Yang pertama iaitu longitudinal, iaitu penyelidik mengumpul data berulang kali daripada sesuatu sampel sepanjang satu jangka masa yang panjang, iaitu kajian aliran, kajian kohort dan kajian panel. Untuk tinjauan silang ataupun cross-sectional, iaitu penyelidik mengumpul data hanya sekali daripada satu sampel. Kaedah longitudinal mengkehendaki penyelidik mengkaji secara intensif perkembangan sesuatu unit sosial bagi tempoh yang lama. Contohnya, penyelidik mengkaji perkembangan kemahiran mengira pelajar-pelajar KBSR dengan memerhati pelajar yang sama bermula daripada darjah 1 hingga tamat darjah 6. Seterusnya, oleh kerana subjek yang dikaji adalah sama, faktor-faktor asal seperti kebolehan individu, kecerdasan, sikap masih tetap sama. Perubahan yang berlaku dalam tempoh tersebut biasanya disebabkan oleh pemboleh ubah yang diselidiki. Semakin lama, semakin dipercayai dapatan kajian. Terdapat 3 jenis kaedah longitudinal, iaitu yang pertama iaitu kajian aliran, yang kedua kajian kohort dan yang ketiga adalah kajian panel. Yang kedua pula iaitu kajian kohort. Kajian kohort ialah satu tinjauan jangka panjang. Penyelidik memilih satu sampel secara berulang-ulang kali daripada satu populasi khusus yang kecil sepanjang satu jangka masa tertentu. Melalui kajian ini, penyelidik ingin mengkaji kestabilan atau perubahan ciri dan tingkah laku dalam kumpulan kecil itu. Sebagai contohnya, kajian berbagai-bagai sampel daripada sebuah kelas tingkatan 5 sekolah menengah atas. Kajian ini dijalankan selama beberapa tahun untuk mengkaji bagaimana ciri-ciri dan tingkah laku kelas tersebut berubah. Dan yang ketiga iaitu kajian panel. Kajian panel bertujuan untuk penyelidik mengumpul dan menganalisis data daripada semua ahli daripada satu sampel yang sama sepanjang penyelidikan dalam satu jangka masa yang tertentu. Daripada kajian ini, keciciran iaitu kehilangan subjek boleh menjadi satu masalah yang serius sebab sampel akan menjadi lebih kecil
dan sampel baki itu dalam kajian panel itu pula mungkin tidak lagi boleh mewakili populasi asalnya ataupun mewakili sampel penuh yang asal. Ini hanya merupakan baki sampel asal. Seterusnya pula iaitu kaedah silang ataupun cross-sectional. Contohnya, kajian tentang kemahiran untuk mengira pelajar KBSR boleh dilakukan dengan mengukur pada masa yang sama kebolehan mengira murid-murid yang telah didedahkan dengan KBSR dari darjah 1 hingga darjah 6. Wujud perbezaan disebabkan oleh faktor asal yang sedia ada merupakan kelemahan kaedah silang. Alat kajian yang digunakan dalam kajian tinjauan ialah untuk mendapatkan maklumat yang piawai atau standard daripada semua subjek daripada sampel. Instrumen yang selalu digunakan dalam kajian tinjauan ialah soal selidik, temu buah secara individu, temu buah melalui telefon, pemeriksaan rekod-rekod dan yang terakhir sekali adalah tinjauan berasaskan internet. Selain itu, tata cara pembinaan soal selidik, tata cara menemu buah responden dan tata cara merakam video dan merakam perbualan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah kajian kuasi eksperimen. Ia dinamakan kajian kuasi eksperimen kerana penyelidikan yang dilakukan hampir menyerupai reka bentuk eksperimen kecuali tiada pembahagian secara rawak dilakukan. Pembahagian secara rawak sukar dijalankan dalam keadaan tertentu seperti pemboleh ubah atribut iaitu jantina, ras, pendapatan, penjaga dan lain-lain kerana akan menjejaskan pemboleh ubah seperti rasa terasing dalam kumpulan baru dan sebagainya. Oleh itu, reka bentuk ini digunakan. Kaedah reka bentuk kuasi eksperimen bukan sebenar-benar eksperimen kerana tiada pembahagian rawak dilakukan. Ia juga digunakan kumpulan sedia wujud iaitu intact group. Antara ciri-ciri reka bentuk kuasi eksperimen ialah dua atau lebih daripada kumpulan responden yang tidak diagih secara rawak, dan yang kedua adalah memerlukan kawalan terhadap pemboleh ubah luaran yang tegas. Menurut Newman 2000, kajian kuasi eksperimen biasanya digunakan oleh penyelidik bidang psikologi, sosiologi dan pendidikan. Sebagai contohnya, seorang penyelidik telah menjalankan kajian tentang keberkesanan program kaunseling ke atas pelajar-pelajar bermasalah disiplin di sebuah sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah pemilihan responden untuk persempelan bertujuan. Persempelan ini menggunakan ciri-ciri tingkah laku bermasalah disiplin. Kumpulan rawatan merupakan pelajar yang bermasalah disiplin, manakala kumpulan kawalan ialah kumpulan pelajar tidak bermasalah disiplin. Perbezaan yang boleh dikenal pasti dari kedua-dua kumpulan berkenaan ialah jantina, bangsa, umur dan tahap IQ, tahap pendidikan, pandangan dan sikap mereka. Menurut Chua 2006, terdapat 3 jenis reka bentuk kajian kuasi eksperimen yang biasa digunakan. Yang pertama iaitu ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Yang kedua, reka bentuk regresi tidak bersambungan. Dan yang ketiga, reka bentuk siri masa. Untuk teknik persempelan, kajian kuasi eksperimen menggunakan prosedur persempelan secara kebetulan atau persempelan kesediaan, iaitu accidental atau convenience sampling, dan persempelan bertujuan iaitu purposive sampling. Persempelan secara kebetulan, penyelidik memilih mana-mana responden kajian yang ditemuinya atau yang paling dekat dengannya. Pemilihan responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persempelan secara kebetulan bukan melalui persempelan secara rawak. Jenis yang pertama, kajian kuasi eksperimen iaitu ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Reka bentuk ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan. Reka bentuk ini mempunyai dua kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Dalam reka bentuk kajian ini, analisis ujian T dan ujian ANOVA digunakan untuk menentukan perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden.
Jenis yang kedua iaitu reka bentuk regresi tidak bersambungan. Reka bentuk regresi tidak bersambungan biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas, misalnya menilai keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas sikap pelajar bermasalah disiplin. Analisis menggunakan ujian regresi. Jenis yang ketiga iaitu reka bentuk siri masa. Reka bentuk siri masa merupakan kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan kawalan. Penyelidik tidak dapat membuat perbandingan sama ada rawatan yang diberikan akan menghasilkan perubahan yang diingini ataupun tidak. Menurut Muhammad Majid 2000, pasca ujian akan dilakukan berulang-ulang sepanjang rawatan. Contohnya, kajian berkaitan perkembangan pencapaian akademik pelajar yang didedahkan kepada KBSM. Analisis dilakukan melalui pencapaian ujian yang lebih baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kajian kualitatif. Kajian kualitatif merupakan kajian yang menekankan kepada penghasilan makna untuk memahami fenomena sosial. Dari segi pengutipan data dan penjanaan teori, kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi bersemuka dengan subjek kajian dan juga pendekatan induktif untuk menjana teori. Menggunakan kajian kualitatif ni, dia menggunakan sampel yang kecil, mengutip data secara terfokus dan juga mendalam, serta membuat analisis secara penghuraian dan juga interpretasi naratif. Seterusnya, kita lihat pula kajian kes di bawah kaedah kualitatif. Kajian kes ni dia bertujuan untuk menggambarkan sifat fenomena melalui penyiasatan yang terperinci mengenai kes-kes individu. Proses kajian kes melibatkan mengenal pasti dan menentukan soalan penyelidikan, memilih kes-kes dan membuat keputusan untuk pengumpulan dan analisis data, mengumpul data dalam bidang, menilai dan menganalisis data, menyediakan laporan. Kajian kes ni sesuai digunakan untuk menjawab soalan kajian yang bertujuan untuk menghuraikan bagaimana atau mengapa tentang sesuatu fenomena. Kajian kes ini lebih sesuai digunakan sekiranya peristiwa atau fenomena sukar dikawal oleh penyelidik. Kajian kes juga sesuai sekiranya fokus kajian ialah berkait dengan fenomena kontemporari dalam konteks kehidupan sebenar menurut Yin 1994. Berikut merupakan jenis-jenis kajian kes, iaitu yang pertama ialah instrumental case study, iaitu bertujuan untuk memahami sesuatu teori yang telah sedia ada dengan lebih mendalam, contohnya kesesakan jalan raya. Kajian kes di Kuala Lumpur. Yang kedua ialah instructive case study, iaitu dijalankan untuk melihat fenomena secara instruksi, iaitu mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang kajian tersebut. Kajian ini untuk mengetahui perkara sebenar di sebalik kejadian yang berlaku. Kaedah pengumpulan data bagi kajian kes ialah kaedah wawancara, pemerhatian, soal selidik, senarai semak, analisis data yang dirakam dan juga pendapat-pendapat orang sekeliling. Seterusnya ialah kajian kes juga dibahagikan kepada kategori yang berbeza, iaitu kajian eksplorasi, deskriptif dan penjelasan. Seterusnya kita lihat pula apa itu kajian etnografi. Kajian ini ialah kajian yang terperinci dan mendalam mengenai kehidupan seharian dan juga amalan. Dalam erti kata lain, ia adalah kajian yang sistematik orang dan juga budaya. Seorang penyelidik yang terlibat dalam etnografi dikenali sebagai etnografer. Etnografi adalah meneroka dan mengkaji budaya dari sudut pandangan orang dalam, iaitu dipanggil sebagai perspektif emik. Kajian ini dijalankan di persekitaran semula jadi, iaitu di tapak kajian, yang mana tertumpu kepada bangsa dan etnik atau kumpulan orang yang boleh ditafsirkan. Contohnya, kajian suku kaum Afrika tertentu. Kajian ini adalah kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi. Ianya menjelaskan tentang budaya, adat, kepercayaan dan tingkah laku.
Seterusnya kita melihat pula kepada tujuan kajian etnografi. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami isu yang dikaji itu dari kacamata kumpulan atau budaya tersebut. Kajian etnografi berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi sosial. Yang ketiga ialah membangunkan suatu penaksiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial. Kita lihat pula kepada kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah kaedah pemerhatian berserta ataupun tidak berserta, iaitu melibatkan pengkaji menyertai sendiri atau tidak. Yang kedua ialah temu bual terbuka, berstruktur ataupun semi berstruktur, penelitian rekod atau dokumen dan juga dokumentasi bergambar. Selain daripada kaedah kuantitatif, ada juga satu kaedah iaitu dipanggil sebagai kaedah campuran. Kaedah campuran ialah satu kaedah penyelidikan yang mengumpul, menganalisis dan mencampurkan kedua-dua kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam satu kajian atau siri kajian untuk memahami sesuatu masalah. Yang kedua ialah kajian reka bentuk dan pembangunan ini menggunakan pelbagai metodologi dan pelbagai pendekatan atau dipanggil sebagai multi-method resources dalam menentukan metodologi. Di bawah kajian kaedah campuran terdapat satu kajian dipanggil kajian reka bentuk pembangunan iaitu DDR, yang mana suatu kajian pembangunan secara teratur dan sistematik. Kenapa dikatakan teratur dan sistematik? Kerana kajian DDR mempunyai fasa iaitu 4 fasa. Yang pertama, fasa analisis keperluan. Fasa kedua ialah fasa reka bentuk. Yang ketiga, fasa pembangunan iaitu membangunkan sesuatu produk. Dan yang keempat ialah fasa penilaian iaitu pengujian kebolehgunaan. Kajian ini melibatkan reka bentuk, pembangunan dan juga penilaian seperti yang terdapat dalam fasa-fasa tersebutlah. Kajian ini juga pendekatan DDR juga berupaya untuk membangunkan sesuatu alat pengukuran produk dan juga proses. Seterusnya kita lihat tentang kesesuaian penggunaan kajian DDR. Kajian ini sesuai digunakan dalam penghasilan teori baru dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Seterusnya, reka bentuk dan pembangunan model baru dalam sesuatu bidang. Contohnya, bidang pendidikan ataupun bidang kejuruteraan. Contohnya, menjalankan reka bentuk model. Yang ketiga adalah menjalankan kajian terhadap aplikasi sesuatu peralatan, model dan juga kaedah. Dan juga pembinaan kaedah atau proses baharu. Contohnya, model iaitu model pengajaran. Yang kedua, modul. Yang ketiga, boran soal selidik untuk penilaian. Contohnya, instrumen saringan. Yang keempat adalah membuat garis panduan dan lain-lain yang berkaitan. Seterusnya kita lihat kepada kriteria yang perlu ada dalam DDR. Kajian yang kita jalankan mestilah menangani sesuatu permasalahan. Contohnya, kita ingin membangunkan model pengajaran, mestilah mempunyai pernyataan masalah. Yang kedua ialah dijalankan berdasarkan literatur. Sesuatu kajian yang dijalankan mestilah mempunyai rujukan yang relevan dan mestilah rujukan yang berasas. Yang ketiga ialah penghasilan kajian yang menyumbang kepada sesuatu pengetahuan, iaitu memberi pengetahuan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Itu saja berkaitan dengan kajian reka bentuk pembangunan iaitu DDR. Untuk kajian tindakan pula, kajian tindakan merupakan refleksi mengenai pengajaran sendiri yang dilakukan dalam satu putaran perubahan dan fokus utama kajian tindakan adalah dalam memperbaiki amalan. Bilakah kajian tindakan ini digunakan? Ia digunakan untuk pendidik apabila pendidik menghadapi masalah pendidikan yang perlu diselesaikan. Pendidik ingin membuat refleksi terhadap amalan sendiri seperti PDP. Pendidik ingin menyelesaikan masalah yang berlaku di sekolah. Tujuan kajian tindakan pula ialah untuk membantu guru menghadapi cabaran,
menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk arahan luar, dan yang terakhir adalah mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin. Objektif kajian tindakan pula adalah untuk mengembangkan pengetahuan profesional guru secara keseluruhan, dan yang kedua adalah mengembang dan memperbaiki pendidikan sebagai satu disiplin. Ciri-ciri kajian tindakan iaitu pendekatan untuk membaiki amalan, konteks tugas seharian, fokus utama ke atas amalan untuk membaiki dan memahami, kolaboratif, situasi sebenar, tindakan praktis, amalan daripada teori, dan yang terakhir adalah berterusan. Seterusnya ialah langkah melaksanakan kajian tindakan. Yang pertama adalah kenal pasti sama ada kajian tindakan adalah reka bentuk yang sesuai digunakan. Kenal pasti masalah yang mahu dikaji. Yang ketiga, cari sumber rujukan bagi membantu permasalahan. Yang keempat adalah kenal pasti maklumat yang diperlukan. Yang kelima, kumpul data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, wujudkan plan tindakan. Dan yang terakhir sekali ialah laksanakan tindakan dan refleksi. Yang terakhir sekali adalah jenis kajian tindakan. Kajian tindakan boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu kajian tindakan teknikal, kajian tindakan praktikal, dan kajian tindakan bebas. Tujuan kajian tindakan teknikal adalah lebih kepada keberkesanan dan kecekapan pendidikan atau lebih tertumpu kepada produk. Projek di bawah jenis ini iaitu kajian tindakan jenis teknikal dimulakan oleh pakar dari luar sebagai fasilitator, dan pengamal-pengamal banyak bergantung pada fasilitator tersebut. Kajian tindakan praktikal pula adalah melibatkan fasilitator dan pengamal penyelidik secara bersama dan menggalakkan pelibatan serta refleksi kendiri pengamal-pengamalnya. Dan yang terakhir sekali adalah kajian tindakan bebas pula adalah masih melibatkan fasilitator dan pengamal penyelidik bersama secara kolaboratif. Kajian tindakan bebas menggalakkan tanggungjawab dikongsi semerata oleh pengamal dan pengamal bebas daripada mengikut cara tradisi dan membuat keputusan demokrasi. Itu sahaja daripada saya dan Nurul Ashikin. Sekian, terima kasih.